Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pada malam ini mengenai dengan menghadiahkan pahala ibadat kepada orang lain. Bila sebut tentang kepada orang lain, adakah harus bagi seseorang menghadiahkan pahala amalan dia kepada orang lain, sama ada orang tadi orang yang hidup ataupun orang yang mati? Apa hukum al-muhda ilaih? Apakah hukum orang yang diberikan hadiah kepadanya? Masalah ini adalah masalah mukhtalaf fih, iaitu masalah yang ulama berbeza pendapat. Bukan perbezaan yang sedikit, tapi perbezaan yang besar, perbezaan yang panjang lebar. Sama ada dahulu kini ulama berbeza pendapat. Kita senaraikan di sini ada beberapa pendapat di kalangan ulama, antaranya pendapat golongan Mu'tazilah. Mereka kata tak boleh bagi manusia menjadikan pahala amalan dia untuk orang lain, dan tak sampai pun pahala tersebut kepada orang lain, tak beri manfaat. Ini Mu'tazilah kata. Dia mengambil hukum ini berdasarkan dalil ayat Al-Quran, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia usahakan. Apa yang dia buat, itu yang dia dapat. Dia tak buat, dia tak dapat. Li'anna thawab huwal jannah. Kerana pahala itu adalah syurga. Takkan dia tak buat amalan, orang lain buat, dia dapat syurga? Tak sepatutnya. Itu pendapat Mu'tazilah. Walaysa fi qudratil 'abdi an yaj'alaha li nafsihi fadlan an ghairihi. Tidak ada dalam kekuasaan hamba menjadikan syurga tu untuk diri dia, tambah lagi nak berikan syurga untuk orang lain. Diri dia pun tak pasti lagi dapat syurga ke tak, dia nak bagi kepada orang lain. Ataupun diri dia pun tak pasti dapat pahala ke tak, dia nak bagi kepada orang lain. Tapi sebenarnya ulama jawab dalam perbahasan mengenai ayat Quran ini umum. Wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia melainkan apa dia usaha. Itu min tariqil adl, dari segi keadilan benar, dari segi keadilan betul, iaitu Allah Ta'ala akan berikan kalau dia buat, kalau tak buat tak dapat. Tapi min tariqil fadl, dari segi kelebihan mungkin berlaku, tak mustahil. Perkara yang kedua, pendapat yang kedua adalah ijma' di kalangan ulama. Ijma' mana sebulat suara sepakat di kalangan ulama, iaitu harus menghadiahkan doa, sedekah dan juga merdekakan hamba. Wal adahi lil muslimin, dan juga ibadat korban untuk orang Islam, sama ada yang hidup dan juga yang telah meninggal dunia. Bila khilaf, itu tanpa khilaf di kalangan ulama. Di sini maksudnya menghadiahkan pahala ibadat korban, bukan bubuh senarai peserta pertama, kedua, ketiga, bukan. Menghadiahkan pahala itu tak ada khilaf, tidak ada perbezaan di kalangan ulama. Menghadiahkan pahala korban untuk orang yang hidup mahupun orang yang telah meninggal dunia, ulama kata hukumnya harus. Begitulah juga seseorang yang memberi sedekah, niatkan kepada orang yang masih hidup ataupun orang yang meninggal dunia, itu juga ulama sepakat mengatakan harus. Doa, tak kira doa untuk orang hidup ataupun doa untuk orang yang telah meninggal dunia, sepakat di kalangan ulama menyatakan hukumnya harus. Berdasarkan dalil yang banyak mengenai perkara ini, di antara dalam suratul Hasyr
ayat yang ke-10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana dhunubana yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Orang yang datang selepas mereka, generasi yang datang selepas mereka, mereka akan berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunilah dosa-dosa kami, wali ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan juga ampunlah dosa saudara-saudara kami yang telah pergi mendahului kami. Wala taj'al fi qulubina ghilla, jangan kamu jadikan dalam hati kami sifat hasad, busuk hati kepada orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan doa boleh. Mereka doa wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka doa untuk orang yang telah pergi dulu, meninggal dunia dulu. Nabi SAW bersabda, idza mata al-insan inqata'a 'amaluhu illa min salas. Apabila matinya anak Adam, maka terputuslah amalannya, illa min salas, melainkan 3 amalan yang tak terputus, iaitu sadaqatin jariyatin, sedekah yang mengalir, yang orang guna sedekah dia, au ilmin, ataupun wakaf yang orang gunakan atas nama dia, au ilmin yuntafa'u bih, ataupun ilmu yang diambil manfaat dengannya, au waladin salihin, ataupun anak yang soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Di sini anak soleh yang mendoakan, bila sebut doa maknanya sampai. Di sinilah ulama menyatakan doa kepada si mati ataupun yang masih hidup itu sampai, hukumnya harus. Idza matal insan inqata'a 'amaluhu min salas. Apabila mati anak Adam, terputus amalannya. Terputus amalan ini adalah dia tak boleh buat sebab dia dah mati. Tapi dalam hadis tak menyebutkan inqata'a sawabu amali, terputus pahala amalan. Tu hadis tak sebut. Mengenai dengan merdekakan hamba, ulama kata sampai, dah harus sepakat di kalangan ulama. Daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhum. Abdullah bin Amr, dia adalah Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il As-Sahmi. Dia seorang sahabi yang hebat, yang abid, yang kuat ibadat. Dan dia ini masuk Islam sebelum ayah dia. Abdullah bin Amr masuk Islam sebelum ayah dia, Amr bin As, masuk Islam. Dia lebih awal. Wa akthar minar riwayah 'anir Rasul, dia antara yang paling banyak riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr syahidal hurub wal ghazawat wa daraba bisayfain wa hamala rayata abihi yaumal Yarmuk. Dia menyertai pelbagai peperangan, beberapa peperangan, dan dia membawa panji, bendera ayahnya pada peperangan Yarmuk. Dia juga sempat bersama dengan menyertai peperangan di antara Muawiyah dan juga Sayyidina Ali, dipanggil peperangan Siffin. Dia ada pada ketika itu. Cuma di sebelah Muawiyah, bukan di sebelah pihak Ali. Kemudian Muawiyah telah melantik dia menjadi gubernur di Kufah dalam satu tempoh yang amat singkat lah, mungkin tak sampai 1 penggal. Walamma Wulia Yazid imtana Abdullah min mubaya'ati. Apabila dilantik Yazid, maka pada ketika itu Abdullah tak nak berbaiat dengan dia. Abdullah bin Amr, dia nak berbaiat dengan Muawiyah sebab dia pengikut Muawiyah. Tetapi Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il As-Sahmi, dia tak nak berbaiat dengan anak kepada Muawiyah, iaitu Yazid.
wa anqata'a lil ibadah wa amiya fi akhir hayatih, dan juga dia boleh dikatakan hidupnya penuh dengan amalan, tenggelam dengan amalan dia, dan dia di akhir hayat dia buta. Wa kana wiladatuhu fi Makkah sanah, dia lahir di Makkah dan wafatnya pada tahun yang ke-65 Hijrah. Itu Abdullah bin Amr bin As bin Wa'il As-Sahmi. Ini antara banyaklah yang kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Dia kata Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhum, dia kata As bin Wa'il. As bin Wa'il siapa dia? Iaitu datuk dia. Ayah dia adalah Amr, datuk dia adalah As bin Wa'il. As bin Wa'il As-Sahmi telah mewasiatkan supaya merdekakan untuk dia, bagi pihak dia 100 raqabah, 100 jiwa, merdekakan untuk dia. Ini wasiat. Fa'ataqa ibnuhu Hisham. Hisham anak dia, anak kepada siapa? Wa'il As-Sahmi, anak kepada As bin Wa'il As-Sahmi. Anak dia Hisham merdekakan 50 untuk ayah dia. Wa arada ibnuhu Amr. Anak dia Amr, anak dia satu nama Hisham, satu nama Amr. Amr merdekakan 50 hamba, anak dia Amr yang seorang lagi merdekakan 50 lagi yang baki, cukup 100 untuk sampaikan pahala kepada ayah dia. Qala Abdullah bin Amr berkata, sehinggalah aku bawa isu ini, masalah ini, bertanya kepada Nabi SAW. Fa'atan Nabi, dia datang kepada Nabi. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, wahai Rasulullah, inna abi, sesungguhnya ayah aku iaitu Amr, awsa an yu'taqa anhu mi'atu raqabatin, sesungguhnya ayah aku telah mewasiatkan dimerdekakan untuknya 100 jiwa. Ini bukan perkataan daripada Abdullah bin Amr, tapi Amr, ayah kepada perawi hadis ini, ayah dia. Ayah dia datang ayah datang sendiri kepada Nabi. Ayah dia tanya, wahai Rasulullah, ayah aku bukan ayah kepada Abdullah, tapi Abdullah kata ayah aku siapa dia? Iaitu Amr. Ayah kepada Abdullah iaitu Amr. Jadi Abdullah ni berjumpa, dia jumpa sendiri. Periwayat hadis ni, dia jumpa dengan Nabi. Wahai Rasulullah, inna abi an yu'tiqa anhu mi'atu raqabatin. An yu'taqa anhu mi'atu raqabatin. Ayahku telah merdekakan untuk datuk aku. Ayah aku iaitu Amr merdekakan untuk atuk aku yang bernama As bin Wa'il As-Sahmi 100 jiwa. Wa inna Hishaman, iaitu pakcik aku pula Hisham, a'taqa anhu 50. Dia merdekakan 50 untuk atuk aku. 50 cukup 100. Sebab dia ada wasiat atuk aku ni ketika hidup, suruh merdekakan 100 jiwa. Wa baqiyat alaihi 50 afa u'tiqu anhu. Maka bila mana Hisham telah merdekakan 50 hamba, maka pada ketika itu Amr telah bertanya, boleh tak aku nak merdekakan untuk ayah aku 50 lagi? Maka Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda apa? Innahu law kana musliman, kalaulah ia iaitu As bin Wa'il As-Sahmi, kalaulah dia memeluk agama Islam, fa'ataqtum aw tasaddaqtum anhu aw hajjaltum anhu balaghahu dzalik, kalaulah dia masuk Islam, kamu merdekakan untuk dia, kamu sedekah untuk dia, kamu buat haji untuk dia, maka semua itu akan sampai kepada dia. Tapi As bin Wa'il As-Sahmi tak masuk Islam, tak boleh buat untuk dia sebab dia tak masuk Islam. Mengenai dengan sedekah, daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang lelaki datang berjumpa Nabi
Lelaki tadi berkata, "Ya Rasulullah, inna ummi uftulitat nafsuha wa lam tusi." Wahai Rasulullah, mak aku mati mengejut tiba-tiba. Dia tak tinggal wasiat pun. Wa adhunnaha law takallamat tasaddaqat. Aku menyangkakan, sangkaan kuat aku, kalaulah dia boleh bercakap, kalau dia tak mati secara tiba-tiba, dia kalau dia bercakap, dia akan suruh sedekah untuk dia. Afalaha ajrun in tasaddaqat anha. Boleh tak kalau aku sedekahkan untuknya dan sedekahkan pahala untuk dia? Bagi dia dapat pahala ke tak aku sedekah untuk dia? Maka Nabi kata, "Na'am, ya, dapat pahala." Itu adalah riwayat Imam Bukhari. Ini menunjukkan sedekah untuk si mati, memberi manfaat kepada si mati dan sampai pahala kepada si mati. Sesungguhnya perkara ini telah ijma', sepakat di kalangan ulama'-ulama', iaitu tidak wajib kepada waris sedekah untuk si mati. Sedekah tatawwu', sedekah sunat, tak wajib. Kalau ayah kita meninggal, mak kita meninggal, adakah wajib kepada waris ni sedekah untuk pihak si mati, sedekah sunat? Tak wajib. Tidak wajib untuk sedekah sunat. Tapi sebagai anak, kita selalunya akan buatlah untuk ibu ayah kita. Begitu juga anak kita ke, kalau meninggal kita akan buat selalunya untuk mereka, walaupun bukan sedekah wajib. Sedekah wajib ni zakat, walaupun bukan zakat memang wajib keluar walaupun dia dah mati. Tapi ni sedekah sunat selalu kita akan buat walaupun dia telah meninggal mendahului kita. Bal hiya mustahabbah, tapi walaupun tak wajib, hukumnya sunat, dituntut. Wa amma al-huquq al-maliyah as-sabitah 'ala al-mayyit. Adapun hak-hak harta yang sabit ke atas mayat, contohnya sekiranya si mati ni ada meninggalkan harta pusaka, wajib qada'uha minha, wajib menunaikan hak-hak harta tadi daripada harta pusaka dia. Kalau dia ada zakat, keluarkan harta pusaka tadi, bayar zakat untuk si mati, sebab ketika hidup tak sempat bayar dia. Sawa'un awsa bihal mayyit 'indal ba'd am la 'indal ba'd al-akhar. Sama ada si mati tu tinggalkan wasiat ataupun tak tinggalkan wasiat, kalau kita tahu dia ada zakat yang tak bayar lagi, maka kita bayarkan. Kalau dia ada berhutang dengan orang, kita bayarkan dengan harta dia yang dia tinggalkan tadi sebagai harta pusaka. Wa yakunu dhalika min ra'sil mal aw min as-sulus. Mana kita bayarkan harta dia yang dia ada hutang tadi adalah daripada harta dia sendiri, ataupun 1/3 daripada harta dia kalau dia ada wasiat apa-apalah. Sama ada hutang tersebut adalah hutang Allah Ta'ala, iaitu seperti zakat, hutang kepada Allah, ataupun haji, dia ada duit banyak tapi tak pergi haji lagi, betul mati, duit dia kena keluarkan portion, ada sebahagian portion untuk haji, ataupun ada dia nazar tak sempat buat, kena bayar kafarah nazar, ataupun bayar kafarah nazar, ataupun kafarah apa-apa, kafarah ganti puasa dan sebagainya. Ataupun dia ada hutang anak Adam, hutang manusia, dia kena bayar daripada harta dia. Fa illam yakun lil mayyit tarikah. Kalau mayat ni dalam hutang orang banyak, hutang kepada Allah pun ada, tapi duit harta pusaka tak ada, zero, kosong, maka tak wajib kepada waris untuk menunaikan bagi pihak yang telah mati jadi hutang dia, tetapi disunatkan sahaja. Disunatkan bagi waris ataupun bagi selain daripada waris, bayarkanlah untuk si mati, sebab dia pun dah tak ada. Jadi bila dia dah tak ada, apa yang diharapkan, harap mudah-mudahan hutang dia yang tadi adalah orang nak volunteer untuk bayarkan. Itu pengharapan dia lah si mati, tapi kita tak tahu, sebab kita tak dapat dengar apa yang pengharapan si mati kepada orang yang hidup ni. Jadi bila dia mati, tak ada hutang, tak ada harta dia, kita kalau kita anak itu memang kita confirm kita akan bayar lah, walaupun dia bukan wajib. Ataupun dia jiran kita, sahabat baik kita tahu tak ada duit, kita bayarkan untuk dia, bukanlah wajib, tetapi itu adalah satu tuntutan dalam agama.
dalam ibadat korban. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza arada an yudhhiya ishtara kabshaini 'azimaini saminaini aqranaini amlahaini mawju'aini fazabaha ahadahuma an ummatihi liman syahida lillah bitauhid wa syahida lahu bil balagh wa dhabaha al-akhar an Muhammadin wa ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat ini riwayat daripada Ibnu Majah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Nabi nak buat ibadat korban, Nabi akan beli 2 kibash. Kibash ni apa? Kambing biri-biri jantan. Kambing biri-biri jantan. Nabi akan beli 2 kibash. Azimaini yang besar, saminaini yang gemuk, aqranaini yang bertanduk, amlahaini yang berwarna putih, maujuaini yang telah dikasih. Dikasih ni maknanya dibuang 2 telur lah. Bila dibuang 2 telur dia akan jadi gemuk. Kerja dia makan je. Fazabaha ahadahuma an ummatihi, Nabi sembelih salah satu daripada 2 kibash untuk umat dia yang bersaksi tauhid kepada Allah. Dan yang satu lagi Nabi sembelih adalah untuk Muhammad dan juga untuk keluarga Muhammad. Jadi satu Nabi sembelih kibash untuk umat dia, satu untuk Nabi dan juga keluarga dia. Itu 2 benda yang kita bincang ni, pendapat Mu'tazilah dengan pendapat dia tersendiri. Dia kata tak sampai. Pendapat kedua adalah ijma' di kalangan ulama sepakat sampai, iaitu doa, ibadat korban dan juga sedekah dan merdekakan hamba. Itu semua dapat. Okey. Sekarang ini kita lihat perkara yang ketiga. Kebanyakan ahli sunnah wal jamaah berpendapat di kalangan mereka Hanafiyah, ulama Hanafi, ulama Hambali, dalam mazhab Hambali dan juga Hanafi, mereka berpendapat harus bagi seseorang insan, seorang manusia menjadikan pahala amalan yang untuk orang lain secara mutlak. Apa pun amalan, tak kiralah dia hadiahkan tu untuk orang yang telah mati ataupun orang telah meninggal dunia. Tak kiralah berbentuk solat ataupun puasa ataupun haji ataupun sedekah ataupun tilawatul Quran, pembacaan Quran, ataupun udhiyah, penyembelihan korban dan seumpamanya, pada ibadat fardu maupun ibadat sunat. Ini telah disebutkan dalam Ibnu Abidin dalam kitab mazhab Hanafi. Macam mana dengan dia buat ibadat tersebut, baca Quran ataupun tunaikan haji ke, bagi sedekah, kemudian dia doa, Allahumma ja'al sawaba ma af'alu li fulan. Contoh nama orang yang meninggal tu nama Muhammad, dia pun doa Allahumma ja'al sawaba ma af'al li Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah, ija'al sawaba ma af'al, pahala apa yang aku buat ini untuk si fulan. Mereka mengambil dalil ulama Hanafi dan juga Hambali ini dengan hadis yang menyatakan iqra'u ala mautakum yasin, bacakanlah yasin kepada orang yang telah mati di kalangan kamu. Itu makna literal dia. Orang mayat-mayat kamu ini, kamu bacakanlah yasin. Walaupun sebagian ulama kata ini adalah majaz aqli, iaitu bacakanlah yasin kepada orang yang hampir menjadi mayat. Berdasarkan hadis ini harus menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada si mati, kerana dalam hadis ni makna literal dia, iqra'u ala mautakum yasin, bacakanlah surah yasin kepada orang yang telah meninggal dunia. Abu Hatim dia berkata, Abu Hatim ni iaitu Ibnu Hibban, dia berkata arada bihi min hadratihi al-maniyah, iaitu yang maksud di sini orang yang mati adalah orang yang ketika sakaratul maut,
ketika nak datang kematian kepadanya. Bukanlah mayat itu dibacakan Yasin kepadanya sudah jadi mayat, bukan. Seperti itulah sabdaan Nabi SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Bacakanlah Yasin, laqinu mautakum la ilaha illallah, talqinkan la ilaha illallah kepada mayat-mayat kamu. Bukan makna talqin tu selepas mati. Talqinkan la ilaha illallah ini adalah ketika mana sakaratul maut, ketika dia sedang nafas bergerak laju. Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar, wal lafzu nafsun fil amwat, lafaz ini adalah nas, teks mengenai dengan al-amwat, orang yang telah mati. Wa tanawaluhu lil hayyil muhtadar, majaz. Makna hakikatnya adalah orang yang telah mati, bacakan Yasin untuk dia, Imam Asy-Syaukani kata. Dan makna majaz, makna yang satu lagi adalah baca kepada orang yang nazak nak mati. Fala yusar ilaihi illa liqarinah. Dan tak boleh kita bagi makna yang kedua melainkan ada qarinah. Tak boleh kita kata dia baca Yasin ni maksud Nabi adalah baca kepada orang yang ketika nazak. Ketika nazak itu mesti kena ada qarinah. Kalau tak, kita boleh letak ke atas makna yang kedua. Wa a'allahu Ibn al-Qattan bil ibtirab wa bil waqf wa bi jahalati Abi Osman wa Abi fi sanad. Dan ada di kalangan ulama, mereka telah memberi kelemahan. Ibn al-Qattan menyatakan ada kelemahan pada sanad tersebut. Lihat dalam Sahih Ibn Hibban. Jadi orang yang nak dalam sakaratul maut ni, apa surah yang kita nak baca? Kita baca suratul Yasin dan juga suratul Ra'd. Ketika ayah saya nak meninggal baru ni, saya doktor kata ni hari yang terakhir lah. Jadi saya baca surah Yasin dan juga surah Ar-Ra'd. Selepas dalam subuh tu saya baca daripada 6 suku, 6.10 sampai 6.45, lebih kurang setengah jam lah suratul Yasin dan juga suratul Ra'd. 6 suku sampai 6.45 lah. Lepas tu saya sembahyang subuh 6.45. Dalam sejam kemudian dia meninggal dunia lah. Sejam kemudian, dalam 8 lebih sikit, 8 minit pagi. Itu untuk mudahkan lah, untuk orang meninggal dunia, surah Yasin dan juga suratul Ra'd. Kemudian waqalu fi raddihim ala man man'i ihda'i thawabi 'amalihi li ghairihi. Di kalangan ulama, mereka menyangkal kepada ulama yang kata tak sampai pahalanya kepada orang lain, iaitu pada orang telah meninggal dunia ataupun orang yang hidup. Sebab apa? Berdasarkan dalil wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Manusia dia akan dapat habuan balasan apa yang dia buat. Yang tak buat maka dia tak dapat. Kita dah bagi tahu tadi, itu adalah ayat Quran itu min tariqil adl. Keadilan Allah, dia buat dia dapat, yang dia tak buat dia tak dapat. Itu bincang ayat tu dari segi keadilan, bukan parti keadilan, dari segi keadilan Allah. Dari segi fadl, kelebihan, kelebihan tu bukan ayat ni. Maknanya ayat tadi bukan cerita tentang kelebihan, cerita tentang keadilan Allah. Kemudian ulama yang kita sampai je, mereka sokong, datang pula sokongan ayat kedua, ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman dan juga yang mengikut mereka zuriat mereka dengan iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami hubungkan mereka ini zuriat-zuriat mereka. Kalau ayah mereka beriman, anak mereka beriman, anak tadi akan bersama dengan ayah dalam syurga. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan amalan itu boleh sampai kepada si mati. Boleh sampai kepada si mati. Sebab anak boleh ikut ayah. Itu antara dalil je lah. Sebab ada iman. Kalau anak kafir, ayah Islam, tu takkan jumpa lah dalam syurga.
Hadis idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Hadis yang bila mana manusia mati terputus amalan melainkan tiga perkara, fala yadullu ala inqita'i amali ghairihi. Ini maknanya terputus amalannya. Hadis ini kata apabila mati seorang insan, amalan terputus. Memang terputus, dia tak boleh buat amal. Tapi dalam hadis tak sebut bila mana mati seorang insan terputus amalan orang lain untuk dia. Hadis tak kata macam tu. Hadis tak kata inqata'a amalu ghairi, terputus amalan orang lain untuk dia. Ada satu hadis yang kata la yasumu ahadun an ahadin wa la yusalli ahadun an ahadin. Tak boleh puasa seseorang bagi seseorang yang lain, tak boleh sembahyang seseorang kepada bagi seseorang yang lain. Fahuwa fi haqqil khuruj minal uhdah. Maksud hadis ni, tak boleh seseorang puasa kepada seseorang yang lain, bagi pihak seseorang yang lain. Tak boleh sembahyang bagi pihak seseorang yang lain. Maksudnya benda yang taklif, yang dipertanggungjawabkan untuk kita buat, orang lain tak boleh buat. Allah Ta'ala fardu kita sembahyang, fardu kan kita sembahyang zuhur, kita yang kena buat sembahyang zuhur, tak boleh suruh orang lain. Allah Ta'ala fardukan puasa Ramadan, kita kena buat, tak boleh suruh orang lain. Itu maksudnya. Bukan membincangkan tentang pahala. Bukan maksudnya tak boleh, tak sampai pahala puasa seseorang bagi pihak seseorang yang lain. Itu bukan maksud dia. Bukan maksud pahala, bukan maksud tak sampai pahala, tapi tak boleh untuk perkara yang wajib suruh orang lain buat. Kemudian perkara yang keempat, pendapat keempat, pendapat Malik, Imam Malik, dan juga yang masyhur daripada mazhab Syafi'i, iaitu harus apa tu? Menjadikan pahala amalan untuk orang lain pada sedekah, ibadat harta, haji, dan tak boleh pada selainnya daripada perkara-perkara ketaatan badaniyah, at-ta'at al-badaniyah, perkara ketaatan badan semata-mata kena buat, seperti semayang tak ada guna duit, puasa tak guna duit, guna badan, guna tenaga kita. Pembacaan Quran tak guna duit, dan seumpamanya. Quran kena baca, kena guna tenaga untuk baca. Jadi dalam mazhab Syafi'i, perkara-perkara ni tak boleh untuk orang lain buat bagi pihak kita. Tapi ulama-ulama Syafi'i menyatakan pahala sedekah, ibadat harta ataupun haji itu boleh dan sampai kepada si mati. Satu jamaah di kalangan ulama Syafi'i seperti Ibn Nahwi dan selainnya, mereka bercanggahan dengan pendapat dalam mazhab Syafi'i ini. Mereka berpendapat apa? Iaitu sesungguhnya pembacaan Quran sampai kepada si mati apabila si mati tadi berada di hadapan dia. Dia baca, niatkan untuk si mati yang berada di hadapan dia, ataupun dia baca Quran kemudian dia doa. Doa kan kita beritahu tadi confirm sampai, semua ulama kita sampai. Jadi baca Quran, lepas tu doa lah. Selepas daripada baca Quran, doa. Kerana mahalul qira'ah, kerana tempat pembacaan Quran itu turunnya rahmat, turun berkat. Jadi kita doa pada ketika itu. Doa selepas pada bacaan Quran lebih diarjalil qabul, lebih diharapkan mustajab, penerimaan. Semua ni Imam Nawawi telah bahaskan di dalam kitabnya Syarah Nawawi ke atas Sahih Muslim. Iaitu mereka memilih doa lepas baca Quran, doa Allahumma ausil misla sawaba ma qara'tuhu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala apa yang aku bacakan ni kepada si fulan.
Kita habiskan sikit lagi lah. Mereka mengambil dalil wa allaisa lil insani illa ma sa'a, mazhab Syafi'i lah. Kata apa yang kita buat itu yang kita dapat. Seperti mana seseorang tak boleh tanggung dosa orang lain, macam tu juga pahala seseorang takkan dapat daripada amalan ibadat orang lain. Daripada ayat ini Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala telah mengistimbat, mengambil satu hukum, wa man ittaba'ahu, dan orang yang bersama Imam Syafi'i menyatakan pembacaan Quran tak sampai pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia, kerana laisa min amalihim wala kasbihim, kerana perkara tersebut, pembacaan Quran tu bukan amalan dia, bukan amalan dia, bukan usaha dia. Walihadza lam yundab ilaihi Rasulullah ummatuhu, kerana itu Nabi tidak menganjurkan umatnya kepada perkara tersebut. Nabi tak galakkan, wala arsyadahu, Nabi tak tunjuk pun suruh buat seperti itu, sama ada dengan nas daripada hadis Nabi ataupun dengan isyarat. Dan tak dinukilkan yang demikian dari seorang pun di kalangan sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau benda ni baik, mereka telah buat dulu daripada kita. Wa babul qurbat yaqtasir fihi 'ala nusus, bab tentang ibadat mendekatkan diri kepada Allah, kita berpada dengan nas. Adapun doa sedekah itu adalah ijma' sampai, dan telah dinaskan, telah ditekskan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara dalil pendapat dalam mazhab Syafi'i. Mereka menyatakan tak sampai ini kerana bukan usaha daripada si mati, dan Nabi tak pernah tunjuk pun buat benda macam ni untuk si mati. Baca Quran untuk si mati, Nabi tak pernah tunjuk buat macam tu. Itu antara dalil mereka lah. Mereka kata sahabat-sahabat pun tak ada yang buat baca Quran untuk si mati, tak ada. Kalau benda tu baik, sudah pasti mereka dah buat awal daripada kita. Itu ulama yang tak setujulah. Hadis yang Abu Hurairah meriwayatkan daripada Nabi, idza matal insan inqata'a amalu, apabila mati seorang anak Adam, seputus semua amalannya melainkan tiga tadi. Tiga tadi adalah daripada usaha dia ketika dia hidup, cuma benda tu berterusan. Seperti mana datang dalam hadis, inna atyab ma akala rajul min kasbih wa inna waladahu min kasbih, sesungguhnya benda yang paling baik seseorang lelaki, seseorang itu makan adalah daripada usaha dia, bukan dia minta ke orang. Dia usaha, kemudian dia gunakan duit tu untuk keperluan dia, untuk makan dan sebagainya. Wa inna waladahu min kasbih, sesungguhnya anaknya adalah daripada usaha dia. Sebab itu anak ini daripada usaha dia untuk dapat anak. Maka anak ini juga antara kita panggil aset untuk sampaikan pahala kepada ayah dan juga ibu dia. Sedekah jariah seperti wakaf dan seumpamanya, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin. Allah kata, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, sesungguhnya kami menghidupkan mayat-mayat dan kami tulis apa yang mereka telah buat, dan kami telah tulis kesan-kesan mereka. Wal ilmu alladhi nasharahu fin nas, dan juga ilmu yang mereka sebarkan. Faqtadaw bih, maka manusia ikut ilmu tersebut. Itu usaha dia juga sampaikan ilmu. Ulama Malikiyah dalam mazhab Malik, mereka berbeza pendapat mengenai pembacaan Quran. Pembacaan Quran dan berikan pahalanya kepada si mati. Dalam mazhab Hambali ini ada yang mengharuskan dan ada yang memakruhkan. Yang mengharuskan ni ulama yang terkemudian dalam mazhab Maliki. Ulama yang memakruhkan itu adalah al-waqifun ala aslil mazhab, yang berpendirian tegas di atas asal mazhab. Dalam mazhab Malik, mahallul khilaf, tempat khilaf perbezaan pendapat di mana malam takhruj al-qiraah makhraj doa, iaitu orang yang baca Quran dia tak doa. Kalau dia doa habis cerita, sampai ulama kata sampai. Kalau dia baca doa lepas baca Quran, dia kata
Ataupun sebelum baca Quran dia kata Allahumma ja'al sawaba ma aqra'uhu li fulan. Kalau dia baca itu ulama kita sampai. Fa in kana kadzalik jaza. Kalau dengan doa itu ulama dalam mazhab Malik kata semua sampai tanpa khilaf di kalangan ulama. Amma idza ahda sawaba ma qara'ahu aw sawaba syai'in min al-qurab lin nabi fa fihi khilaf 'indahum aidan wa aktsaruhum 'ala al-man'i li'annahu lam yarid fihi athar wala syai'un 'amman yuqtada bihi min as-salaf. Walaupun kebanyakan di kalangan ulama Malik mereka tak setujulah. Itu asal mazhab, asal pegangan mazhab mereka. Sebab apa? Sebab tak datang asar daripada Nabi dan daripada sahabat Nabi perkara tersebut, dan ulama-ulama salaf pun tak buat benda ni. Benda apa? Baca Quran untuk mati. Pernah ditanya kepada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar ni siapa? Ibnu Hajar adalah Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Kinani Al-Asqalani. Dipanggil Ibnu Hajar Al-Asqalani. Abul Fadl Ibnu Hajar ni. Dia di antara ulama, imam-imam ilmu dan juga imam sejarah. Asalnya di mana? Asalnya di Asqalan. Sebab tu dipanggil Ibnu Hajar Al-Asqalani. Asqalan tu nama tempat dia di Palestin. Mauliduhu wa wafatuhu bil Qahirah. Tempat lahirnya, kewafatannya, tempat wafatnya adalah di Qahirah, Mesir. Dia hidup tahun 773 lah, 773 sampai ke 852 dia meninggal. 770 lebih sampai 850 lebih. Dan dia cukup mahir lah dan cukup suka dengan adab ataupun sastra Arab dan juga syair. Kemudian dia datang ke atas belajar ilmu hadis, wa asbaha hafizal Islam. Jadilah dia orang yang menghidupkan Islam dengan hadis. Asalnya dia minat sastra, kemudian dia ceburkan diri dia dalam bidang hadis. Dia jadi seorang hafiz, orang yang hebat, menghafal ribuan hadis pada zaman dia. Intasharat musannafatuhu fi hayatihi, dan juga tersebar luas penulisan-penulisan dia. Pernah dilantik dia menjadi qadi di Mesir beberapa kali. Kemudian yang atazala, dia letak jabatan. Antara karangan agung adalah Fathul Bari, syarah kepada Sahih Bukhari, dan juga At-Takhlis Al-Habir fi Takhrij Ahadits Ar-Rafi'i Al-Kabir. Dia buat satu kajian hadis daripada kitab Syarhul Kabir Imam Ar-Rafi'i. Okey. Pernah ditanya kepada Ibnu Hajar, tanya apa mengenai orang yang baca sesuatu daripada Quran, kemudian dia doa, Allahumma ja'al sawaba ma qara'tuhu ziyadatan fi syarafin nabi. Ya Allah, jadikanlah pahala apa yang aku baca ni ziyadah, ekstra pada kemuliaan Nabi. Dia baca macam tu doa. Fa ajaba bi anna hadza mukhtara min mutaakhiril qurra. Dia kata ini adalah penambahan ataupun rekaan. Ibnu Hajar kata daripada qurra, qari-qari yang terkemudian. La a'lamu lahum fihi salafan. Aku tak tahu perkara ini yang diamalkan ulama salaf. Falladhi yanbaghi ma warada bi syara' kas-salah alaihi wa su'alu wasilah lahu sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang sepatutnya apa yang datang, ma warada bi syara' kas-salah alaihi wa su'al wasilah lahu sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dalam syarak itu yang dibuat seperti solat. Wa katsirun minas sufiyah 'alal jawaz. Walaupun kebanyakan di kalangan ulama sufi mereka mengatakan harus seperti itu. Cukup sekadar itu dulu perbincangan kita pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu, kita sambung lagi pada minggu depan insya-Allah, sikit lagi nak habis. Sambung pada minggu depan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberi kefahaman kepada kita, insya-Allah. Ada apa-apa soalan? Tak ada apa-apa, insya-Allah kita tutup majlis. Kita buat tahlil lepas main isyak, insya-Allah, untuk ni arwah apa nama? Arwah almarhumah Ainul Balqis binti Hairman. Semoga Allah Ta'ala kurniakan dia syurga dan juga memberi kesabaran kepada waris-waris dia lah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubillahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna.